it's okay, kita santai je. Kalau boleh kita walaupun PKP dalam Zoom, kita bertentangan mata di dalam Zoom. Okay, supaya kita boleh share. Sebenarnya bukan tujuan apa, bila kita berhadapan face to face walaupun dalam Zoom, kita akan feel something. Dia bukan feel something cinta tau, tapi feel something. Percayalah, kita akan rasa lain bila kita direct, bila kita dengar dalam sesi ini pun sesi ilmu. So semoga apa yang kita bertindak, apa yang kita lakukan ni mendapat keberkatan insyaAllah. Okay, so jom guys buka video. So saya silakan Erma untuk start. Silakan Erma. Okay. Suara okey tak semua? Okey Malulah. Okey Mak. Okay. Alright. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Saya Erma daripada tim Sparkle Popcorn Golden. Okay, so hari ni saya dijemput lah kan? Dijemput oleh tim Sparkle Popcorn HQ untuk buat sharing. Okay, sharing berkaitan dengan tim, betul tak Puan Umu? Ya, betul. Okay. Puan ni. So first kali, apa nak intro apa? Emma tak nak ajak kita semua ambil gambar ke? Okay, jom ambil gambar dulu macam biasa. Kepada siapa yang belum kenal saya lagi. Okay, nama saya daripada tim Sparkle Popcorn Golden. Okay, so hari ni saya akan sharing sedikit lah tentang main point dia adalah macam mana nak handle team, okay, kepada yang dah ada team sendiri, dan macam mana lagi satu saya akan masuk topik untuk kedai. Sebab sekarang ni mesti ada antara team yang dah masuk dekat kedai-kedai lah, kedai-kedai berdekatan ataupun dekat petrol station ke. Okay, so sebelum tu saya nak share dulu untuk bahagian team lah kan, betul tak Puan? Betul. By the way, saya mencabar sedikit, siapa yang rasa ada poin-poin yang mungkin boleh digunakan, boleh silakan tulis dan catat, kita benarkan. Okay, semoga kita sama-sama boleh gunalah. Okay, alright. Emma boleh proceed? Okay, so first kali untuk team, saya nak sharing sikit lah. Okay, sebelum masa awal-awal dulu, saya start sebagai ahli biasa lah dalam Sparkle Popcorn ni. Saya bukan master leader. Masa awal-awal dulu saya join agent dulu. Okay, join agent, lepas tu jadi stokis, and then barulah jadi master leader. Okay, dalam proses tu, dalam bisnes ni memang akan ada proses. Mungkin ada yang start daripada dropship dulu, ada yang start mini agent, ada yang kalau yang ada modal banyak boleh start stokis dulu. Tapi masa awal-awal dulu, jujur saya cakap, saya memang tak ada modal sangat. So saya start daripada agent. Start daripada agent tu saya dah ditunjuk lah, dah diajar dengan key leaders macam mana kita nak kembangkan lagi tim kita. Satu cara dia yang paling mudah, kena cari tim dekat bawah kita. Sebab kalau kita ada tim dekat bawah kita, dia lagi lagi senangkan kita. Mungkin one day kalau kita dah ada ramai tim kita, just supply stock je untuk diorang. Yang kedua, lagi senang untuk kita nak sebarkan brand tu sendirilah. Sebab setiap daripada tim kita tu ada yang mungkin kita tak kenal, ada yang kita kenal, dan dia ada kenalan dia sendiri. Kenalan dia tu ada kenalan dia sendiri. Itu salah satu cara macam mana kita nak sebarkan brand dan nak lagi cepatlah orang nampak kita punya team tu dan nak mengembangkan lagi team tu. So cara saya masa awal-awal dulu saya cari team, cara paling senang adalah kita cari kawan-kawan terdekat. Sebab dulu saya baru habis belajar, kita ada kawan-kawan yang berdekatan dengan kita. Kita mestilah kenal kawan-kawan kita tu. So cara dia macam kita approach lah dekat dia, buat dia nampak dulu yang kita ada jual apa. Macam kita ada jual Sparkle Popcorn, mungkin kita boleh buat broadcast ke, kita bagi dekat dia, macam boleh tanya dia secara santai, jangan hard sale sangat. Jangan masa first nak approach tu, jangan cakap
ayat panjang-panjang macam hai aku ada jual sawakon harga ni kalau kau nak jadi ejen nenek. Dia macam bila kita dapat benda macam tu pun kita tak suka kan, tiba-tiba je dia ni nak suruh aku jadi ejen, tu kira macam kita macam ni bukan memaksa macam hasil lah. So cara dia kalau nak cara lembutnya korang boleh try dulu macam kalau korang ada perasan kawan-kawan yang susah macam ada nak jana side income tu boleh try approach dia, tanya khabar dulu macam kita borak kawan-kawan lah kan macam kau buat apa sekarang, kalau macam dia kata dia tak kerja ke dia tengah intern ke, boleh lah try cakap dengan dia, aku ada buat sparkle popcorn ni, produk ni okey macam kalau kau nak try macam aku dulu start daripada dropship ke mini agent ke sampai sekarang aku dah boleh jana side income sendiri. Kalau kau nak try aku boleh tolong kau untuk kau jana side income kau sendiri juga, macam itu. So bila dia nampak macam tu ni yang saya dah cubalah, bila kita dah assign macam itu dia pun akan rasa macam dia nak cuba. Sebab kalau kawan-kawan ni dia lagi senang untuk kita approach lah berbanding dengan orang-orang yang kita tak kenal lagi. Sebab orang-orang yang kita tak kenal ni mostly kalau kita send, mungkin korang pernah dapat juga kalau korang bagi ayat iklan dia orang tak respon. Kalau yang respon mungkin dia macam diam lama tu kan. So mungkin kalau dah nak start untuk cari team, boleh cari orang-orang yang terdekat. Boleh listkan dulu macam awal-awal dulu saya listkan kawan-kawan saya yang baru habis belajar. Baru habis belajar ni diorang macam tak tahu lagi nak buat apa kan. Mungkin diorang intern dulu, mungkin diorang part time dulu, dalam masa yang sama mesti diorang nak cari duit. So golongan ni lah yang kita boleh approach dan kita boleh bantu diorang. Yang penting niat tu kena penting lah. Janganlah kita niat kalau aku dapat dia ni aku boleh dapat duit banyak ni, boleh ada team banyak ni. Jangan niat macam gitu. Korang niat untuk bantu orang tu untuk jana side income macam yang korang dah berjaya buat. So korang kena tunjuk bukti lah dekat dia korang dah berjaya buat. Lepas tu korang nak bantu dia pula. Macam tu. So alhamdulillah sedikit demi sedikit adalah kawan-kawan yang join. Lepas tu mostly yang join team saya adalah kawan-kawan. Lepas tu dengan daripada Facebook. Daripada Facebook tu kalau kita macam kita blast ke kan, kita letak link nombor telefon. Tu kalau kita nak cari orang yang kita tak kenal lah. Dari situ memang senang kalau kita nak jumpa team yang luar daripada kenalan kita. Tu pun ada juga macam team saya sekarang. Macam Kak Ina, Aisyah tu semua daripada Facebook. Kalau macam Kak Dia tu pun daripada Facebook juga. Macam team-team saya yang lain ada dia tak masuk lah dalam ni. Ada lagi beberapa orang. Mostly adalah daripada kawan-kawan saya sendiri. Sebab kawan-kawan ni mestilah dia nak support kan. Mungkin awal-awal dia beli dulu. Kalau dia dah beli nanti kita try lah approach dia untuk jadi agent. Macam tu. Kalau tak jadi agent pun kita boleh approach dia macam free dropship tanpa modal. So korang boleh try. Macam Nurma sendiri masa awal-awal dulu join macam Emma ada buat satu program dropship tanpa modal, betul tak? So Nurma masuk kat situ and dia pun dah join team Sparkle Popcorn. Macam tu. So tu salah satu caranya lah. Okay, mungkin masa awal-awal tu kalau korang nak try buat, dia macam susah sikit lah. Tapi yang penting satu korang kena niat. Okay, niat korang buat tu dropship program free tanpa modal tu kenapa korang nak buat? Korang nak bantu orang. Lepas tu walaupun tak ramai tapi korang kena guide yang dah masuk tu dengan sungguh-sungguh. Macam kita terus bila dah masuk tu kita terus PM dia. Kita terus grab dia lah, jangan dia tertunggu lama sangat kan. Kita terus bagilah segala info sebab bila dia dah macam sebelum ni saya buat dropship program tu saya buat link Telegram, ada yang dah masuk dalam tu. So kita terus PM dia. Terus PM dia, tanya dia minat ke tak. Lepas tu terus invite dia masuk dalam group. Lepas tu kita guide dia lah macam mana dia boleh start business daripada dia dropship. Lepas tu bahan-bahan mana dia nak dapat. Kita guide dia betul-betul. Okay, so far yang tu ada nak tanya tak? Okay. Kenal saya dekat IG. Bukan dekat Facebook. Kat mana? Emang kenal cara dekat Instagram lah, bukan kat Facebook. Oh, Instagram Alah, boleh lah tu bidang sosial tak. Instagram, okay. Saya tak ada Facebook dulu. Ya, awak tak ada Facebook. Okay, lupa pula. Aisyah dia baru je buat Facebook hari tu sebab
saya suggestkan dia untuk buat Facebook sebab Facebook ni dia satu cara macam satu media sosial yang senang kita prospek. Lebih senang daripada Instagram. Kalau Instagram macam kita live kan, dia boleh, kita tak boleh share. Macam followers kita je yang boleh tengok. Kalau macam account tu private, followers kita je boleh tengok kita punya live. Kalau kat Facebook, yang best dia satu tools yang saya suka dan saya rekomenkan lah untuk orang adalah kita boleh share live kita tu dan content yang kita post dekat kita punya feed tu, wall kalau Facebook wall lah. Facebook wall tu kita boleh share kat orang lain. Contohnya kita ada buat iklan promosi pasal popcorn, kita boleh share dekat grup yang lain. Itulah benefit, salah satu benefit dalam Facebook tu. So pada korang yang kat dalam ni, kalau ada yang belum buat Facebook lagi untuk Suaka Popcorn, sangat-sangat digalakkan lah untuk buat. Sebab dah dulu saya ada Facebook personal tapi saya buat lagi satu page under Facebook personal saya tu untuk Suaka Popcorn. So kalau baru-baru dah nak start berniaga tu, korang boleh start dengan media sosial dulu. Bagi orang nampak apa yang korang jual, baru korang boleh approach lah kawan-kawan ke, family ke. Lagi satu, cara yang lagi senang boleh try approach family juga. Family pun senang jugalah untuk kita approach. Mungkin diorang mestilah akan support kan kalau kita jual apa-apa. Tapi janganlah paksa macam, weh kau saudara aku belilah satu. Kalau gurau-gurau boleh lah, kalau dia nak belilah. Kalau dia tak nak, tak apalah. Macam tu. Sebab ada kawan-kawan saya juga, dia menjual mostly dekat saudara-saudara dia. Macam kalau dia pergi family day kan, family day ke dia bawa popcorn, lepas tu saudara-saudara dia yang beli. Dia just letak je popcorn kat situ sebab family dia ramai. So family dia lah yang beli. Okay, so kalau korang ada macam reunion ke apa, ada dinner ke dengan alumni sekolah korang ke, boleh try. Sorry saya guna korang. Kita macam kawan-kawan lah Okay, korang boleh try bawa popcorn masa event-event yang korang ada join, macam ada dinner ke, ada dinner company lah. Kalau boleh bawa, bolehlah cuba bawa. Okay, macam sebelum ni Kak Aina ke? Kak Aina kan ada bawa masa event. Kak Aina ada tak? Hello? Ada. Kak Aina pun ada bawa. Sambutan okey tak Kak kalau bawa pergi tempat event? Bawa dua kotak tak cukup. Tapi kena buka satu. Bagi tester kan Kak? Puan Azri masuk. Ya, kita kena berkorban lah satu. Sebab bila orang nampak kita, mesti bagi dia rasa dulu kan. Nampak tak? Dengan Kak Aina buka satu balang tu, dia boleh habiskan 2 kotak. Itu salah satu trik ni lah. Okay, so tadi dah cerita pasal team, macam mana nak dapat team. And kita masuk part yang kedua lah. Bila kita dah ada team, penting untuk korang buat group. Okay, group tu group WhatsApp lah. Macam Aisyah sendiri dah ada group WhatsApp under team dia. Pentingnya group ni adalah untuk kita senang kita engage dengan team kita. Macam setiap pagi tu kita akan bagi wish, macam wish ke, quotes ke, bagilah good morning ke, have a nice day ke. Yang simple-simple je. Biar kita punya team tu rasa macam group tu hidup tau. Macam kita dalam masa yang sama kita approach dia juga. Sebab kita bagi something dekat group tu ataupun any info. Mungkin ada team yang busy ke tak sempat buka Telegram ke kan. So kita boleh sharekan info dalam group tu juga. Tu memudahkan lah. Dan kita boleh lagi satu group ni penting dia untuk kita, apa nama dia tu kejap Telegram tak. Kita lebih mengeratkan ukhuwah lah sesama team kita. Sebab kadang-kadang dalam satu team kan, macam team saya sendiri ada pelbagai negeri lah. Ada Johor, ada dekat Johor pun ada pelbagai daerah tu, tak yang jauh-jauh. Memang diorang mostly tak kenal lah sesama diorang. Ada yang dekat Kemaman, ada yang dekat area Siparenggam, ada yang dekat dekat Kedah. So diorang tak kenal sesama diorang. So dalam group ni adalah satu cara untuk kita build up teamwork dalam team kita. Contohnya macam katakanlah kita ada ni saya nak share sedikit tentang sharing rezeki sesama team. Contohlah macam korang ada dekat area Johor, tapi korang ada dapat customer dekat area Kedah kan. Contohlah, takkanlah korang nak semata-mata sebalang korang nak post dekat Kedah. So korang boleh tanya dekat dalam
group tu, mungkin ada sesiapa yang boleh tolong hantarkan ke tu dalam masa sama tu kita bantu dia jugalah. Macam kita bagi order tu dekat dia. So dia pun boleh dapat juga. Walaupun kita yang dapat customer tu, ni kira macam sharing rezeki lah. Kita pass order tu dekat dia. Macam tu. Okay, so boleh cubalah. Okay. Dan lagi apa So untuk masuk bab approach team. Okay, approach team ni pun korang boleh try buat broadcast. Okay, kalau macam nak, kadang-kadang kan kalau team kita dah ramai kan, kita nak approach, katakanlah dah ada 30 orang ke 50 orang, 100, 200. Kalau sampai beratus-ratus tu, kadang-kadang kita tak ada, macam nak kalau nak PM seorang-seorang tu, tak tahulah sebab team saya belum beratus lagi, insyaAllah one day. InsyaAllah. Kadang-kadang, apa? InsyaAllah, amin. Kadang-kadang kita terlepas pandang ke, korang boleh buat broadcast untuk team korang sendiri. Broadcast tu macam kalau kita nak wish good morning secara personal, kita boleh send dekat broadcast. So team kita tu akan dapat dalam private message lah. So dia akan dapat apa yang kita sharekan tu. Kalau perasan, mungkin ada team-team yang pernah dapat juga message daripada leaders masing-masing. Macam ada bagi info ke. Tu salah satu cara untuk kita approach team lah. Okay, lagi satu. Untuk hari ni mungkin saya akan banyak lebih sharekan tentang team lah. Okay, lagi satu, team ni, cara macam mana kita nak jaga team kita. Sebab team ni dia, macam orang cakap ada satu quote sih kan, people come and go. Okay, so kita tak nak lah people go, kita nak people come and stay. So cara dia, manusia ni dia suka kalau kita selalu macam ni, bukan puji, macam kita hargai dia. Okay, cara kita nak hargai team kita, contohlah macam kalau kita ada hantar stok ke dekat dia ataupun dia ada ambil stok, penting untuk korang post dekat group korang tu. Supaya dia macam nanti post, lepas tu mention lah dia sekali. So dia rasa macam, wah, leaders ni upkan aku juga. Kalau walaupun team tu dia tak ada ambil stok ke, ataupun dia ambil sebalang 2 balang sekalipun, korang mesti kena upkan dia juga. Upkan dekat WhatsApp, okay, dekat WhatsApp group, dekat Telegram Fighter dan juga dekat Facebook Sepakat Popcorn korang. Boleh tag dia sekali lah kat situ supaya dia boleh repost kan. And then lagi satu, apa yang saya praktikkan dalam team saya sendiri adalah rewards. Okay, reward setiap bulan tu untuk top sale lah. Tak kisahlah korang nak buat untuk top sale ke, nak bagi setiap team ke, ikut masing-masing, ikut leaders masing-masing. Macam mana korang nak itu appreciate usaha setiap team. Sebab kita dalam satu team ni kita sama-sama kan, kita share rezeki. Kenapa puan gelak ya? Skema ke ayat saya? Tak, teruskan Emma. Bagus Emma, hebat. Nazrin, Zainul, semua tengah fokus ni dengan Emma cakap. To be menjadi tim siapa lepas ni kan. So silakan. So by the way, Irma boleh, Asha okey lagi ke? Lagi Irma Ada. Ada, Echa ada. Irma akan juga Echa sekejap lagi kan, betul tak? Okey, silakan Irma, silakan. Okay, sambung kan saya warna tadi. Okey, untuk reward tu, kalau macam apa yang saya buat ni just nak share je lah. Mostly kalau macam setiap bulan tu saya akan buat top sale. Okay, top sale tu 3 highest lah. Tapi walaupun kita upkan top sale, tapi sebagai leaders kita tak boleh lupa kepada team-team kita yang lain. Kita still upkan diorang, still congrats secara general. Contohnya tahniah kepada semua, ni contoh team saya lah, tahniah kepada semua team Golden yang telah berjaya pada bulan, katakan bulan Februari kan, bulan lepas. Kita wish juga dan kita ucapkan tahniah sebab diorang still stay dan diorang still bersama dengan Sepakat Popcorn. Ni sangat penting lah sebab nanti diorang akan fikir macam, oh kalau tak ada order, tak adalah macam nak kita dah ucap thanks ke apa. So kita still appreciate diorang. Mungkin diorang ada busy ke kan, kita still appreciate diorang dengan congrats secara general. Dan kita bukan upkan top sale saja, kita upkan walaupun team tu dia beli 1 balang sekalipun, kita cubalah buat macam kita wish, thank you, tahniah kepada dia. Kalau lagi power sikit, korang boleh buat macam
poster ke khas untuk diorang. So korang boleh upkan dekat media sosial lah. So orang akan nampak lah. Dari situ pun upkan poster top sale team tu, dia salah satu cara untuk kita tarik orang yang dalam kontak kita tu untuk join kita punya team. Okay, contohnya korang upkan poster team korang yang dah berjaya bulan lepas, upkan dekat status ke, dekat FB ke, dekat IG. Sebenarnya ada banyak mata yang memerhatikan. Banyak sahaja kita je yang tak sedar dalam kontak kita yang kita save tu ada, ikutlah korang ada beratus ke beribu. Memang ramai yang sebenarnya tengok. Berapa ratus yang tengok status kita, itulah mata-mata yang melihat. So itulah sebenarnya kita tengah tunjukkan dekat dia. Bukannya kita nak riak ke apa ke, wah tim aku beratus-ratus, beribu-ribu. Bukan macam tu. Niat kita sebenarnya kita nak tarik orang untuk jadi macam tim-tim kita yang dah berjaya tu. Macam itulah. Okay, so far okay ya semua? Tak ngantuk nak buat energizer ke? Okay lagi Emma. Thank you for sharing. Okay. Alright. So setakat ni tak ada soalan Kalau ada kita boleh je tanya. Kalau ada boleh letak di bahagian komen. Kalau ada soalan, mungkin Numan ataupun yang mungkin yang muka-muka baru ni kan, Zainal, Nazrin, Najwa sendiri, okay, Kak Syira sendiri, wah dia tengah COD barang Kak Syira, hebat lah Kak Syira, thank you sangat lah, super. Sambil dengar pun dia boleh hantar stok popcorn tu. Okay, so siapa yang ada nak tanya, boleh letak soalan di bahagian komen. Okay, kita chill santai je. Alright? Okay, jangan malu-malu boleh tanya. Okay, tak sabar nak dengar sharing daripada Kemaman pula ni. Betul. Okay, silakan Emma. Sambung Ke dah habis masa ke? Oh, bukan, belum. Okay, so far tu je lah sedikit sebanyak yang macam mana kita nak follow up team. Lepas tu selalu tanya khabar lah. Macam kalau rasa macam dah lama tak WhatsApp team tu kan, cubalah tanya khabar dia. Sihat ke tak. Okay, tak semestinya kita tanya pasal, weh popcorn dah habis belum? Weh, stok kau banyak lagi tak? Tak adalah macam gitu. Kita tanya khabar, lepas tu barulah masuk sikit-sikit. Weh, stok macam mana? Okey tak? Ada nak aku bantu apa-apa ke tak? Tu kalau member lah. Boleh try tanya macam tu. So dia akan rasa macam kita ambil tahu, bukannya setakat kita bagi stok je. Dah kau jual lah, pandai-pandai kau lah macam tu. Bukan macam tu. Kita mesti tanya juga. Mungkin ada problem yang dia hadapi, roadblock yang dia hadapi, kita tak tahu. So sebagai leaders kita kena ambil tahu juga. Okay, so kena ambil tahulah. Okay. Apa lagi Dah. So Irma nak pass pada Aisyah ke? Saya nak share sikit tentang kedai. Boleh. Silakan. Kedai ni simple je. Sabar ya semua, bertahan sikit je lagi. Okey, untuk kedai tu kan kita ada hantar juga dekat kedai-kedai, kat stesen Petronas, Petron, Shell dan sebagainya lah. So kalau macam saya, setakat ni saya baru hantar dekat kedai. So kalau kedai tu korang nak letak, korang kena pilih kedai yang betul-betul berpotensi. Okay, macam mana kita nak tahu kedai tu berpotensi? Kita kena tengok pengunjung yang datang kedai tu, and kena tengok lokasi juga. Sama ada lokasi dia tu kita boleh selalu pergi, boleh selalu tengok. Sebab stok ni kita kena tengokkan juga expired dia. Sebab kadang-kadang orang kedai ni ada yang dia tak perasan kan. So kita kena checkkan juga, kena take note expired tu bila. Mungkin kalau korang rajin boleh datang seminggu sekali. Kalau 2 minggu sekali pun boleh checkkan. Kalau macam stok yang dah nak expired tu, boleh tukarkan dengan stok yang baru. Stok yang korang ambil tu boleh jual lah. Boleh jual harga promo ke, nak jual retail ke, ikut kepada korang. Okay. So untuk Roblox saya pernah juga hadapi. Okay. Masa time tu saya memang tak sempat untuk check stok dekat kedai tu. So kalau macam gini macam mana? Mungkin korang pernah hadapi juga masalah ni. So kalau cara saya, kalau macam stok tu dah nak dekat expire, saya cepat-cepat ambil, terus tukarkan.
And then satu, sebab saya memang suka makan popcorn, so dah nak expired tu saya makan. Cara kedua, saya jual promosi. Okay, kalau satu ni RM10 yang kecil, saya jual 2, 18 ke. Jual kat kawan-kawan. Mesti ada je yang nak. Okay, itu je lah. Elakkan daripada stock tu expired. Kalau dah expired tu, tak nak buat apa, makan je lah. Halal je lah. Gitu. Okay, dah. Itu je lah sharing ringkas daripada saya. Ada soalan tak? Boleh tanya je. Hello. Ada orang tak? Saya nak tanya sikit boleh? Boleh, silakan. Tapi sekejap Ada suara latar sekejap. Boleh tanya. Silakan. Latar apa tu? Bagi yang lain dulu boleh? Sebab tak clear sangat. Ada bunyi bising sikit. Okey. Ada anak-anak ke tu? Sila jauhkanlah anak-anak anda. Anak siapa tu? Siapa tu? Okey. So, Zainal okey lagi? Zainal okey lagi? Siaplah nama-nama akan disebut. Duduk diam je kan? Zainal okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nazri okey? Ya, saya sentiasa okey. Okey. Najwa okey Najwa. Thank you lah sudi Saya join. okey puan, saya okey. 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 Right. By the way, Kak Ina, Kak Izzah okey lagi On. Cik lagi kan? Semangat lagi semua nak menunggu next iaitu Aisyah. So Irma boleh silakan. Aisyah kenalkan Aisyah ni sikit, dia level dia apa, dia tak macam tadilah kan, sedikit saja sebab mungkin ada yang baru masuk, dan silakan Aisyah untuk sesi sharing. Alright? Silakan Irma. Tadi Cik Aizat belum nak tanya lagi kan? Mungkin belum kot sebab ada suara Belum lantar. sekejap takut tak clear sangat. Kan tak dengar suara dia? Okay, so thank you sebab dengar saya punya sharing ringkas tadi. Tak ada apa-apa pun, tapi harapnya semua dapat sesuatu lah. Okay? Harap ceria, saya cuba untuk menceriakan suasana. Okay, so thank you so much sebab dengar saya punya sedikit sharing lah, harapnya bermanfaat kepada semua.